program Dimensi Fikir bersama saya Nazira Noran. Dan seperti biasa kita ingin bersama dengan Tuan Omar Sterling, tapi hari ini Tuan Omar kita ingin bersama di talian. Hello, Assalamualaikum Tuan Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, macam biasalah ya. Kita nak kongsikan hari ini topiknya fokus pada hasil ataupun result. Jadi apa yang kita nak baik, apa yang kita nak sampaikan dalam topik fokus pada hasil atau result ini yang boleh kita sampaikan terutamanya dalam kita menjalankan bisnes yang kita pilih dan sebagainya. Bagaimana Tuan Omar? Silakan. Ya, fokus pada result ni bukan sahaja pada bisnes, dia pada everything yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kita rasa kita nak turunkan berat badan, kita kena fokus pada result. Sindir ke? Tak ada, bukan sindir. Tapi contohnya kalau kita nak jadi sado, many guys dia nak jadi sado, tapi dia tak fokus pada the result, so result tu takkan sampai-sampai. Jadi bagaimana nak fokus pada the result? Kita ada satu structure di mana kita letakkan result tu sebagai satu aras, satu tanda, satu target, satu goal. Dan kemudian kita work backwards untuk kita plan apakah tindakan kita, apakah kita punya action untuk sampai dekat goal kita. Okey. Baik, fokus pada result, pada hasil. Dia dah buat dah, orang kata alang-alang dah buat bisnes tu. Kita buat juga, orang kata redah. Tapi kalau hasil tu tak berapa nak ada, macam mana? Nak kena fokus pada result juga ke? Atau ada tindakan lain Tuan Omar? Sure, fokus pada result bukannya maksud kita just contoh, aku nak jadi jutawan. Duduk fikir nak jadi jutawan. Itu bukan fokus pada result. Itu kita panggil mimpi. Okey. Jadi nak fokus pada results ni, of course ada cara dia. And you know, I want to talk about bagaimana kita nak fokus pada results hari ini. You know, kita sekarang ni berdepan dengan satu waktu di mana kita kena duduk di rumah selama 2 minggu. And dalam waktu ni setengah orang saya duduk sembang dengan orang melalui WhatsApp, melalui Facebook. Setengah orang they are very negative about this. Jadi I want to talk to you about focusing on results dalam 2 minggu ini untuk maintainkan diri anda positif dan dapat satu hasil yang luar biasa daripada waktu duduk di rumah ni. Okey, kalau Tuan Omar tengok situasi sekarang ini, kebanyakan peniaga yang mungkin ada terpaksa tutup kedai kan, kedai makan mungkin bolehlah menjualnya tapi dengan cara membeli dan membungkus makanan tu. Tapi ada juga kedai-kedai yang terpaksa ditutup disebabkan kita diarahkan untuk kuarantin sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini. Bagaimana harus kita fikirkan dari sudut positif kepada peniaga-peniaga yang terpaksa tutup kedai ni misalnya? Well, mari kita mulakan dengan Alhamdulillah. Syukur dulu. Okey? Bersyukur dulu. Sebab bertahun-tahun Allah Ta'ala bagi kita berniaga. Ni Allah Ta'ala tutup pintu perniagaan kita selama 2 minggu. Dan kita kalau kita pandang sebagai alamak macam mana ni, then what happens is minda kita selama 2 minggu akan negatif. Tapi kalau kita bersyukur, Alhamdulillah Allah SWT paksa aku untuk berehat di rumah, untuk mengenal lagi dengan keluargaku. Mungkin anak-anak kita dah lost touch. So inilah waktunya untuk kita betul-betul kita nak kembali rapat dengan keluarga kita. So kalau kita pandang dengan positif, maka it's okay. 2 minggu ni, okay, pendapatan kita mungkin terjejas, tapi kita tak keluar rumah and you know, kita tak banyak berbelanja kecuali kita nak ada stok untuk makan di rumah, you know. So kita pandang positif, pandang sebagai kita Alhamdulillah kita nak berehat, kita nak bersama dengan keluarga. And the other good thing is, kalau kita tak tutup kedai, apa yang akan berlaku? Mungkin kita kena tutup kedai buat selama-lamanya. Sebab apa? Sebab virus yang kita hadapi sekarang ni sebenarnya satu virus yang sangat berbahaya. Jadi virus ni dia boleh buatkan kita ni
daripada hari ni sihat, esok tak sihat. Daripada esok tak sihat, lusa tiada. Jadi take it serious. You know, kita sambil kita take it serious, tapi duduk di rumah ni kita cari aktiviti-aktiviti. A good thing to do is buat jadual. Pagi bangun pukul berapa? Kita ni sekarang ni dah tak keluar, dah tak ada kerja, so kita bolehlah bangun awal sikit tahajud. Kemudian solat subuh bersama dengan keluarga, berjemaah, and kemudian after that kita boleh baca Yasin. Kerana Yasin, dalam Yasin ni ada rahsia. Siapa yang baca Yasin pada hari itu dia akan terjaga dan dia terpelihara oleh Allah SWT. Jadi to me it's a 24-hour macam kalis peluru punya thing, baca Yasin, you know. Kemudian after that, look at your day. Tengok apa result yang anda nak daripada 2 minggu ni. So kita boleh tulis tarikh 2 minggu akan datang, 31 hari bulan. Apa result yang saya nak capai? Result saya mungkin result saya contohnya selepas 2 minggu keluarga saya semua bahagia. Keluarga saya sangat merindukan saya. Tak macam dulu kita rapat. Dulu saya balik kerja pun diorang tak tegur. So dalam masa 2 minggu ni buat satu action plan. Macam mana nak capai that result. Kemudian yang kedua, mungkin kita kata dalam masa 2 minggu ni saya nak pandai masak. Saya ni selama ni orang masakkan je ataupun saya makan kat luar je. Sekarang 2 minggu duduk kat rumah, saya nak pandai masak. So pergi dekat YouTube, tengok, and then every day try masakan baru, so that in 2 weeks time you punya process is you take action every day sampai 2 minggu you dah pandai. Pandang dalam sudut positif, sebenarnya macam-macam yang boleh kita ambil sepanjang minggu kita di kuarantin ataupun sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini. Okey, menarik sangat tu. Apa result yang kita dapat selepas 31 Mac? Mungkin ramai yang kata result dia kukuhnya institusi kekeluargaan, kan? Pandai masak tadi, dan dalam masa yang sama boleh baca Quran banyak sikit, bukan baca Yasin saja. Okey, baik, itu dia fokus pada hasil pengisian kita dalam Dimensi Fikir untuk waktu ini bersama dengan Tuan Omar Sterling, Jurulatih Perniagaan dan Motivasi. Kita nak sambung lagi selepas ini, bagaimana lagi agaknya cara-cara untuk kita ni lebih terbuka dan menerima keputusan yang positif dan baik selepas 31 Mac nanti. Okey, kita sambung lagi selepas ini. Terus setia bersama kami. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Di saat dunia berdepan pelbagai wabak dan penyakit, janganlah leka menjaga kebersihan diri dan orang di sekeliling. Paling mudah, cuci tangan dengan sabun pembersih sebelum makan dan selepas menggunakan tandas. Jadikan cecair pembasmi kuman pendamping anda. Saya Kutsia Kaha, personaliti penyiaran. Anda senang mendengar Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. 5 cara motivasi untuk berjaya. Pertama, kenali potensi diri. Kedua, mempunyai keinginan yang kuat. Ketiga, jangan banyak alasan. Keempat, berani mengharungi cabaran. Kelima, lupakan masa silam dan mulakan hidup baru. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Okey, kita kembali dalam Dimensi Fikir bersama dengan Tuan Omar Sterling di talian, Jurulatih Perniagaan dan Motivasi, bercakap mengenai fokus pada hasil, fokus juga kepada result. Dan apa yang kita nak fokus hari ini juga, apa yang kita bincangkan juga mengikut isu-isu semasa, Tuan Omar. Agaknya apa result yang kita nak, yang kita harapkan itu, yang mungkin dapat memberikan hasil yang positif untuk kita, selain daripada yang kita bincang tadi. Mungkin ada yang kata, keluarga saya semua dah sihat. Disebabkan kita sama-sama mencegah diri daripada penularan wabak COVID-19 ini, kita mengikut Perintah Kawalan Pergerakan itu. Jadi Tuan Omar, apa lagi yang boleh kita fokus pada hasil kali ini? Silakan Tuan Omar. Jadi itu kita cerita tentang 2 minggu ni. Pada masa yang sama, selepas 2 minggu, mungkin kita kena masih fokus pada result. Result iaitu apa? Iaitu kita ni
tidak terkena pada COVID-19. Okay. Jadi bagaimana kita nak tidak terkena pada COVID-19? Kita kena ambil step-step dia. Step-step yang pertama ialah gunakan siku. Bagaimana nak gunakan siku? Kalau nak buka pintu, jangan pakai tangan. Kerana kalau orang yang ada COVID, dia telah pegang, kita pegang, kemudian kita pegang muka, kita akan terkena COVID-19. Jadi kalau kita pakai siku dah tentu kita takkan letak kat muka, betul tak? Okay. Betul. Selain daripada siku tu tadi, mungkin ada kaedah lain yang Tuan Omar dah amal kot kat sini hari tu kan? Ya, betul. Saya duk amalkan siku ni lah. I mean, tekan butang lift pakai siku, buka pintu pakai siku, kan? Semuanya pakai siku. Tapi siku Tuan Omar bahayalah, maksudnya. Kalau nak salam dengan siku tu tak boleh lah tak main salam. Siku ni kita jangan main Muay Thai, jangan siku hinggap kat muka orang lain. Okay. Baik. Tuan Omar, dalam tekanan ini sebenarnya bukan kita seorang lah yang di kuarantin selama 14 hari ataupun perlu berada di rumah seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri kita kan. Dalam masa yang sama, mereka yang kata ekonomi saya terjejas, sebenarnya bukan dia seorang yang terjejas, tapi semua mengalaminya. Jadi bagaimana agaknya kita nak kembali bersemangat selepas berlakunya perintah kawalan pergerakan ni sehingga tempoh yang telah ditetapkan selama 2 minggu ini, Tuan Omar? Semangat sebab ada orang macam dia down, dia dah rasa macam tak boleh nak teruskan perniagaan seperti dulu, dan nak orang kata nak naik balik tu ambil masa, dan tekanan demi tekanan, ada pula masalah mungkin yang hilang pekerjaan dan sebagainya, cuti tanpa gaji, duit tak berapa nak cukup, memang tak cukup lah, bukan tak berapa. Bagaimana Tuan Omar? Jadi of course kita ni kalau kita tengok daripada benda yang berlaku ni bukan di Malaysia sahaja, di seluruh dunia, setiap negara. Dan kalau belum lagi akan datang, mereka kena buat juga. Mereka kena buat this 2 period. Sebenarnya 2 minggu pun kalau kita tengok dekat China, dia dah 2 bulan. So kalau 2 minggu ni kita tak jaga betul-betul, tetap buat betul-betul, dia akan drag lagi. Lepas 2 minggu kena sambung. Sebab apa? Sebab kita ni duk keluar rumah, duk balik kampung, duk jalan-jalan kan. So that's the thing. So yang kita boleh remain positif is kita tahu kalau kita betul-betul follow this 2 weeks punya perintah berkurung, selepas 2 minggu ni kita boleh keluar balik, benda akan kembali seperti biasa. Kita boleh cari pekerjaan baru, kita boleh mulakan balik perniagaan kita boleh so many things boleh buat. Tapi kalau kita tak follow, what will happen? 2 minggu akan jadi 4 minggu, 4 minggu mungkin jadi 2 bulan. So that's why we really need to, untuk maintain positif, it's not just about berfikiran positif. Fikiran positif, yes, betul, kita kena berfikiran positif, tapi action kita lagi penting. Kita buat action yang positif. Baik, okey. Baik Tuan Omar, selain daripada kita bincang dengan isu perintah kawalan pergerakan ini, fokus pada hasil selepas ini. Katalah kita nak start balik, kita nak mula balik perniagaan kita tu, bila kita dah berada di tahap dah melaksanakan perniagaan dari awal seperti yang kita bincangkan dulu sebelum kita buat apa-apa keputusan nak pilih berniaga apa dan sebagainya, bila sampai pada satu tahap tu, hasil yang bagaimana memberi kepuasan dan kita perlu teruskan perniagaan itu, ataupun ada juga perniagaan yang kita kata tak memberi untung, jadi kita kena tutup saja, atau bagaimana Tuan Omar? Okay, insyaAllah. So you see, one of the things yang saya amalkan is saya tengok ramai orang berjaya ni, mereka menggunakan kaedah ni, berfikiran berwawasan. So bagaimana kita nak buat berfikiran berwawasan? Berfikiran berwawasan ni kita kena nampak jauh, pandang jauh, dan kemudian daripada pandangan jauh tu kita kena setkan apakah action yang kita nak buat untuk sampai dekat tempat yang jauh tu. Contoh, sebelum kita cerita pasal berniaga, saya bagi contoh yang mudah. Everybody ada anak. Nak tanya anda, sayang tak anak anda? Pasti sayang. Betul. So disebabkan kita sayang anak kita, kita nak yang terbaik untuk anak kita. Betul? Betul. Jadi contoh benda terbaik kita nak, contoh kalau anak kita baru 2 tahun, kita duk fikir, saya nak anak saya ni
masuk universiti dapat degree. So kenapa nak dapat degree? Sebab kalau dia dapat degree, maknanya dia dah ada modal untuk dia dapat pekerjaan yang hebat. Dia dah ada terbuka minda supaya dia boleh berniaga dengan hebat. So kalau nak anak kita dapat degree, daripada umur 2 tahun lagi kita kena start berfikir dengan caranya berfikir berwawasan. So kalau umur 2 tahun, kita tengok berapa tahun lagi dia nak masuk universiti. So nak masuk universiti contoh 19, 20 tahun. So ada lagi berapa tahun? 18 tahun. So kita 2 tambah 18 jadi berapa? Sekarang ni 20 tambah 18, 38. So ambil satu kertas. Saya selalu buat macam ni. Ambil satu kertas dan tulis dekat atas kertas kosong tu 2038. Juga tulis anak saya masuk universiti. So nampak the goal, nampak the tarikh. So apa yang kita nak capai tu dia berganding dengan waktu dan masa yang kita nak ambil untuk tercapainya. Okay. Alright. So sekarang kita dah ada tu. So what do we need to do next? Next kita kena work backwards. Sebab kita nak plan daripada umur 2 tahun sampai 20 tahun, kita tak nampak ke depan. Tapi kalau kita plan daripada ke belakang, kita akan nampak exactly apa yang kita kena buat. Contohnya, masuk universiti. Macam mana nak masuk universiti? Work backwards. Apa yang dia kena buat? Dia kena dapat result SPM yang hebat. Macam mana nak dapat result SPM yang hebat? So work backwards lagi. Dia kena study dengan betul-betul study dan ada extra tuition. Dia kena of course selalu maintain dia punya marks. Dan kita work backwards lagi. Macam mana saya nak anak saya maintain dia punya marks? Mungkin saya kena hantar pergi tuition. Mungkin saya kena ada waktu bersama dengan anak saya setengah jam setiap hari untuk review apa yang dia belajar pada waktu malam. Kemudian kita work backwards lagi. So kalau kita work backwards dengan cara ini, kita akan ada satu clear action plan apa yang kita kena buat sehingga nak capai kita punya target tu. Kena ada action plan yang jelas ya. Dengan perancangan yang bagus ini sebenarnya dapat menyusun aktiviti-aktiviti yang berfaedah, bermanfaat dan hasilnya akan kita lihat juga nanti walaupun mungkin agak lambat lah. Okey Tuan Omar, akhir sekali kesimpulan daripada topik kita hari ini, fokus pada hasil dalam dimensi fikir, terutamanya bagi mereka yang masih lagi menjalankan perniagaan dan meneruskan kehidupan seperti biasa walaupun berada dalam tekanan dan juga sedikit terjejasnya ekonomi mereka. Bagaimana Tuan Omar? InsyaAllah yang sebenarnya yang bagi rezeki lah Allah. Jadi pada suatu hari ada seorang ni dia telah ketuk batu terbuka. Dalam ada ulat. Dia tengok ulat duduk dalam batu tu, dalam mulut dia ada satu daun warna hijau. Jadi dia tengok, dari mana datang ni daun ni? Jadi Allah SWT Maha pemberi rezeki. Walaupun hilang pekerjaan, walaupun perniagaan tertutup, whatever happen, yakinlah bahawa Allah SWT yang memberi rezeki. Dan yang kedua, apabila kita duduk di rumah ni, kita jangan banyak berfikir yang positif ataupun negatif. Just buat satu rutin dan go through you punya rutin hari-hari. Baik. Baik, itu dia pesanan. Yang paling penting Allah ya Ta'ala yang memberi rezeki. Jangan risau sangat dan teruskan rutin harian kita mengikut tempoh yang telah pun ditetapkan. Walaupun kita dalam perintah kawalan pergerakan, itu adalah satu tindakan yang patut kita sama-sama usahakan dan juga ikut saranan kerajaan ini untuk kita sama-sama mencegah penularan wabak COVID-19. Terima kasih Tuan Omar kerana sudi bersama kami dalam Dimensi Fikir walaupun di dalam talian. Okey. Dan mungkin minggu akan datang juga kita bersama juga di dalam talian sekali lagi untuk kita bercakap mengenai menang mindset, okey, ataupun winning mindset. That's right. Okey. Baik, terima kasih Tuan Omar bersama kita dalam Dimensi Fikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demo kemah, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah.